A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan pihak Jawatankuasa Penganjur, kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, adik-adik yang terlibat dengan program pada hari ini. Memang terserahlah program petang ini adalah sembang santai. Jadi nampaknya memang santai sungguhlah kat depan saya ni. Sangat santai nampaknya, dan saya pun tak tahu macam mana saya nak santai. Saya ingat saya nak baring kat sofa sambil apa kan, betul-betul santai kan. Jadi hanya sekadar perkongsian. Dan zakat saya ucapkan tahniah lah kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk mencipta permainan zakat ni. Jadi bila kita main permainan zakat ni, macam orang kata, tengok ada soalan-soalan kan, cuma beza dengan permainan-permainan yang lain yang macam tu. Saya sebut permainan apa, dia lebih memberi imajinasi nak bagi kaya je kan, imajinasi nak bagi kaya tapi tak pernah mikir, dan malahan seronok pula bila tengok kawan dia bankrupt ya. Kalau game, wah lambat pula gelak ni, kau gelakkan yang aku cakap kan, ataupun kau ada argument lain tu kan. Jadi maknanya permainan-permainan yang itu pula dia lebih kepada macam keseronokan sendiri je. Tetapi kelapangan dan ketenangan jiwa yang tu tak ajar. Dia tak ada dah denda solat sunat 2 rakaat, tak ada. Tetapi dalam permainan yang ini dia memberi pendidikan kepada kita tu. Sebab tadi dalam perbincangan saya tadi, saya kata kenapa tak lepas ni kita buat satu pula permainan berkaitan dengan haji pula. Jadi bagi pendedahan kepada para pelajar semua, supaya bila apa kita terdedah pula dengan haji. Tak adalah orang tiba-tiba dapat panggilan haji cemas, rasa tak nak pergi, takut. Sebab orang kita ni dalam bahasa Jawa tu disebut sebagai fear of the unknown. Oh tu ayat dia. Takut kepada benda yang dia tak tahu. Sedangkan dia boleh tahu. Kadang-kadang dia ambil ringan ataupun buat-buat tak tahu. Jadi jangan risau, pengiraan sedang dibuat. Berdoalah mudah-mudahan anda berjaya kan. Tetapi sementara tu bila kita berkongsi tentang ilmu berkaitan dengan zakat ni, saya bukanlah pandai pun. Cuma beberapa orang yang saya jumpa, dan menurut pengalaman saya sendiri, memang zakat ni ramai orang terlepas pandang. Termasuklah saya pernah terlepas pandang tentang erti kata memahami zakat itu dalam bentuk yang berbeza. Maksudnya memandang zakat ni time zakat fitrah lah, bayar zakat time nak raya kan, bayar zakat. Tapi zakat-zakat lain tidak pernah dikaji. Malahan kadang-kadang ada yang buat teori sendiri. Kau tak bayar zakat ke? Tak ada. Aku pendapatan aku dalam ni tak payah. Dia suka dia je. Mana tanpa dia merujuk kepada orang-orang yang pakar, merujuk orang yang sepatutnya pihak berkuasa berkaitan dengan zakat, tak pernah dirujuk. Tapi dia membuat teori andaian sendiri, yang akhirnya dia tersalah membuat telahan. Datuk Rosyamno bila saya jumpa dia baru-baru ni kan, Datuk Rosyamno dia kata satu formula yang menyebab, kalau mungkin tak tahulah siapa yang seangkatan dengan saya pernah lah tengok movie dia Gila-Gila Remaja dengan Faizal Husin tu. Dia menjadi pelakon watak pembantu salah seorang sahabat kepada Azroy yang dia tension tentang peperiksaan. Lepas pada tu dia struggle, dia maknanya nak berlakon, tak ada pun drama ke filem yang betul-betul melekat dia macam kais pagi makan semalam. Tu saya cakap lah.
Kalau kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, makna dia sedang elok tu, rezeki dia ada. Ni kais pagi makan semalam, makna susah betul. Apa yang dia dapat hari ni untuk semalam punya. Yang paling teruk, kais pagi makan minggu lepas, lagi teruk. Yang lagi teruk, kais pagi makan entah tahun-tahun lepas punya. Tu susah betul tu. Jadi ceritanya, Abang Rosyamno ni, Datuk Rosyamno, dia kata lepas pada tu dia tak tahu apa yang kurang. Sampailah satu ketika dia didedahkan tentang kenapa kau tak bayar zakat. Dia pun cek balik, dia kena bayar zakat ke? Dia tak tahu. Dan bila dia mula bayar zakat, hati dia rasa tenang dan dia terasa ada satu beban dekat diri dia tu rasa lepas. Rupa-rupanya tu sebab Rosyamno bila dia tanya formula untuk senang, dia kata ZAKAT, zakat, dia kata. Lepas pada tu rezeki dia murah, dia diterima, dia telah dipelawa untuk menjadi hero di kebanyakan drama-drama Melayu pada ketika itu. Banyaklah sampaikan dia pernah disebut sebagai hero idaman Malaya dulu kan, dulu Datuk Rosyamno. Dan begitu juga dengan Nabil Ahmad. Nabil pun mengakui bahawa dia rasa rezeki dia murah betul selepas dia mula membayar zakat. Dan kalau merujuk pada macam saya sebut tadi, apa yang saya alami sendiri memang waktu saya mula-mula membayar zakat pendapatan. Zakat fitrah dah lama bayar. Zakat fitrah bila bayar pun kita dah rasa macam, alhamdulillah dah bayar, dah settle. Saya tiap-tiap tahun tak kurang 10 orang saya bayar zakat fitrah sebab saya nak sulung adik-adik saya, mak saya. Kan bila saya bayar. Jadi maknanya bila bayar tu rasa seronok, rasa macam lega dah bayar. Tetapi rupa-rupanya bila bayar zakat pendapatan lebih lagi. Dan ramai yang tak tahu kesilapan kita memegang bahawa zakat ini hanya zakat fitrah pada bulan Ramadan sebelum sembahyang raya. Tu je. Ayat ni kita nak betulkan ni. Nak kena betulkan. Baguslah pada yang mencatat tu, saya nampak maknanya ada yang berminat dengan apa yang saya cakap. Walaupun santai tapi dia sambil-sambil santai dia mencatat. Yang lain tu bukan tak minat, dia sedara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah apa yang Nabi sebut dia ingat terus, jadi dia tak perlu salin. Jadi saya mengandaikan ni yang sedara Abu Hurairah ni memang tak perlu salin lah, dia ingat aja terus. Faham lantaklah kau. Yang kedua, bila sebut tentang zakat ini bukan hanya zakat fitrah, tetapi zakat ini termasuklah juga zakat simpanan, termasuklah zakat harta, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Begitu juga kalau kepada angkatan tentera tu dia ada duit, dia dekat dalam LTAT, lembaga tabung angkatan tentera tu, itu pun boleh dizakatkan. Begitu juga zakat pertanian, penternakan, jika cukup syarat yang telah ditetapkan. Yang tu kena rujuklah, syarat dia cukup tak, tempoh masa ni cukup ke tidak, berapa jumlah setahun. Macam pendapatan tak silap saya di Negeri Sembilan 12,000 lebih ke tak silap saya lah. 12,000 berapa ya tuan Siapa ni? Okey tak apalah, nanti bagilah maklumat. Di wilayah 13,000 lebih, di Negeri Sembilan dalam 12,000 lebih setahun, maka dia memang dah kena keluar zakat dah. Apatah lagi orang yang pendapatannya 12,000 lebih sebulan. Bukan kata setahun lah, sebulannya dah 12,000 lebih. Lagilah kena bayar zakat kan. Okey. Kemudian bayar zakat ini adalah wajib. Tak ada, tak apa, ni zakat kan, kalau kita rasa nak bayar, kita bayar, dapat pahala. Tak bayar pun tak apa. Jangan mandai-mandai. Ni dari segi hukumnya zakat ni adalah wajib, tetapi belajar ilmu zakat adalah fardu kifayah. Jadi kita tadi yang sambil-sambil main tu, kita sampai jugalah belajar sama kan tentang zakat dan sebagainya. Tentang permainan ni nampak macam simple, tapi bayangkan nak memikirkan orang yang buat permainan tu. Kita mungkin lah, tak best lah permainan ni. Mungkin ada orang cakap tak apa-apa lah buat game zakat kan? Mungkin ada yang cakap macam tu. Tetapi cuba bandingkan dengan orang yang bercakap tu, apa yang kau buat. Kita mengkritik orang. Orang buat baik jangan ditogah, kita sokong. Kau dah lah tak baik apa, menjala mengangkang ni, tapi orang lain buat baik kau marah. Orang buat baik kita bagi support. Baguslah, ini permainan yang baik. Boleh tak awak tolong buat permainan-permainan yang lain? Buatlah permainan lain pula. Lepas ni dah ada dah
permainan apa? Ada pula permainan berkaitan dengan haji saya sebut tadi. Adalah permainan tentang solat aja. Bukan main-main solat, tapi tentang hukum solat, solat-solat yang ada, solat sunat ni untuk apa? Ada lah. Sampai satu ketika orang perempuan pula kreatif. Kan? Permainan mengikat tudung contoh. Payah sangat kan. Apa benda lagi permainan nak buat. Jadi mana kata orang lelaki je peserta dia. Orang perempuan dah tahu. Contoh belajar supaya dia faham macam mana kenapa bini dia ikat rambut, ikat tudung macam tu. Kan? Maka inisiatif permainan zakat ini adalah satu bentuk kita nak tarik, bawa keluar, mengilhamkan satu cara gaya untuk belajar, ambil ilmu di cara lain daripada formaliti biasa kita belajar. Itu sebab baru-baru ni saya ceramah tentang, ada orang tanya saya, kenapa budak-budak muda yang sekolah rendah rajin kadang-kadang pergi ke surau, ke masjid, ikut mak ayah dia, tapi masuk sekolah menengah dah mula pemalas. Kenapa agaknya? Saya kata bukannya bila sekolah menengah dah pemalas, termasuk bapak budak sekolah menengah tu, saya kata pun sama, tak pergi masjid, tak pergi surau. Jadi macam mana kaedah dia? Jadi saya kata satu perkara yang kita kena ambil kira adalah zaman dah berubah. Saidina Umar pun kata didik anak-anak ini mengikut zaman. Jadi zaman anak muda hari ni dia suka satu benda yang lain daripada yang lain. Disebabkan kita buat permainan ni, maka anak-anak seronok untuk bermain. Awal-awal lagi daripada darjah ni ada budak sekolah Sri Seremban pun ada. Tahun berapa? 4 5. Kau tak main bola hari ni? Tak Anak saya masuk final tadi. Kan, tak apalah. Ni budak main game zakat, dia tak main bola. Kan. Tapi maknanya cerita tadi, makna dia menarik perhatian anak-anak muda seawal umur macam ni, dah tahu pasal zakat berbanding bapaknya yang dah 50 kali ganda daripada umur budak ni. Contohlah, contoh. Kan. Jadi maknanya berganda-ganda. Bila dia dah tahu, jadi bila dewasa, dia pula lebih mudah, tak perlu lagi dah dia nak dapat, dia cuma nak tahu maklumat yang lebih lanjut saja. Dia dah tahu basic. Malunya orang dewasa seperti saya sekarang pada hari ini, malahan yang lebih dewasa daripada saya, hari ini ramai lagi yang masih jahil dan tidak tahu tentang zakat. Tak tahu. Jangan. Saya sendiri pun berapa kali tahu, oh yang ni kena bayar, oh yang ni berapa, ini berapa. Wah, hal ni ikutkan malahan ada orang cakap, tak payahlah zakat, duit aku pun tak cukup. Ada yang pegang macam tu. Sedangkan zakat ni bayar bukan banyak pun, dalam 2.5% saja. Kan? Malahan 2.5%. Okey. Bukan banyak pun. Kan, kita jadi kekedut kenapa? Kedekut. Saja nak ubah perkataan tu, nak tengok macam mana terjemahannya dalam bahasa isyarat. Kekedut tu apa? Kedekut. Jadi makna kata kita nak bagi pendedahan pada peringkat awal. Macam kita tengok, kenapa anak-anak muda sukakan gadget? Kenapa anak-anak muda suka handphone? Tak mustahil kalaulah perisian tentang zakat ini kita bawa ke satu level lagi, silap-silap dekat dalam smartphone, dekat dalam Play Store tu ada game zakat. Nampak tak? Jadi makna kata bila orang main, wah dia nak main game zakat, tak adalah nak tu main game Angry Bird, tak ada faedah. Silap-silap Angry Bird jadi ikon dia kena bayar zakat. Bayang Angry Bird kena bayar zakat. Nampak tak? Keadaan itu menarik minat. Ini yang disebut sebagai rejuvenasi minda. Apa maksud rejuvenasi minda? Maksud rejuvenasi, orang perempuan patut kena tahu pasal rejuvenasi. Saya jawab. Rejuvenasi itu apa? Apa maksud? Saya nak tanya tu yang berlonggok belakang tu, perempuan. Rejuvenasi itu apa? Sebab apa saya kata orang perempuan patut tahu? Sebab dekat barangan-barangan kelengkapan perempuan, shampoo-nya dengan dia punya skin care-nya, lotion dia, rejuvenate your skin, dia tulis.
Orang lelaki memang tak ada, sebab dia paling kuat pun bedak biasa tu, bedak Johnson atau kutikura, minyak rambut, Koten. Ada lagi tak Koten? Ada lagi ha? Tapi yang tu dekat tu, apa maksud rejuvenate? Maksud rejuvenate ni adalah rejuvenasi yang bermaksud kepada meremajakan. Dari segi istilah Indonesia, rejuvenasi membawa maksud pembalik mudaan. Bukan secara perkiraan Pak, tetapi lebih kepada fizikal. Maknanya peremajaan pemikiran kita menyebabkan kita boleh capai ke tahap ni. Kalau kita memikirkan, oh tak boleh lah, ini tak boleh, ni tak boleh, tak boleh, sampai bila pun kita tak ke mana-mana. Sebagai remaja kita akan cuba semua benda. Itu sifat remaja. Dia akan cuba semua benda. Jadi contohnya, permainan zakat ni, kalau orang yang skeptikal dengan permainan, apa benda main-main macam ni, tak payahlah, nyusahnya. Nak bayar-bayarlah, nak main-main pula. Sedangkan kita nak bagi semua orang menerobosi dan menelusuri tentang beberapa kaedah yang perlu kita fahami berkaitan dengan zakat. Tak adalah zakat ni dah fahami secara mudah, secara simplistik, sembrono, yang mana kita membuat fahaman sendiri saja. Engkau berapa? Engkau punya duit gaji 1,000 lebih. Tak payah zakat dah. Jangan memandai-mandai. Kau bayar tanggungan kau tinggi, tak payah, tak. Lebih baik kita salurkan kepada pihak yang sepatutnya, channelkan supaya mereka boleh pembayaran dan dapat ilmu pada mana? Salah satu caranya menerusi permainan yang kreatif ini. Okey. Kemudian kita kena sedar bahawa inisiatif permainan ini kita menggalakkan orang mencuba mencipta benda-benda baru. Permainan zakat ini bukan kata nak menyebabkan kita ni menjadi seorang yang sombong, bukan nak menjadikan kita sebagai seorang yang hebat manapun, tetapi salah satu cara Allah Ta'ala ilhamkan kita supaya dapat menyampaikan ilmu. Sepatutnya kita berlumba-lumba untuk membuat kebaikan. Ini salah satu cara kebaikan. Selagi mana orang menggunakan permainan ini dan mendapat manfaat ilmu daripada permainan ini, selagi itulah yang menciptanya itu beroleh pahala. Mudah-mudahan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sepatutnya berlumba-lumba mencipta benda baru, membuat benda-benda baik, daripada kita berlumba-lumba mengkritik orang lain yang buat baik. Penyakit masyarakat kita ni memang macam tu. Tak boleh. Itu sebab saya selalu pesan, dalam hidup kita ni, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, dalam otak kita ni sematkan ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan balas dengan yang baik-baik. Saya ulang balik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Kalau kita niat kita, seperti mana kalau tengok surah An-Nisa ayat 100 disebut, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang membuat perubahan hijrah di jalan Allah kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi hijrah Allah ini luas dan rezeki yang banyak. Makna kata, kita niat kita buat kebaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan. Tapi kalau niat nak tunjuk ke orang, memang kita setakat dapat tunjuk ke orang aja. Aku beli kereta ni sebab mudah-mudahan aku dah mudah nak bawa keluarga aku pergi hospital apa semua yang tak sihat ni. Itu tujuan beli. Jadi nampaknya niat, kalau niat dia pula ikhlas kerana Allah, dia dapat pahala. Malahan Allah mempermudahkan urusan dia. Mungkin loan dia senang lulus, mungkin kereta yang dia dapat tu tahan lama, tak rosak-rosak, bagus juga kereta tu, minyaknya jimat dengan keberkatan dia tu, niat dia kerana Allah. Tapi kalau dia beli kereta sebab biar orang tahu aku siapa, aku naik kereta besar tau, lagi besar daripada motor dia, kereta dia lagi besar daripada motor dia, kereta apa? Pro 2 Azia, lagi besar daripada motor. Memang kan, saya sebut tu senang sebab itulah kereta yang saya bawa hari ni. Kan, bawa kereta Azia ni, cabaran ni bila pergi function-function yang besar, biasanya ada kemungkinan dihalau oleh pengawal keselamatan. Seolah-olah penceramah tak boleh naik kereta kecil, kena naik kereta besar. Saya suka naik Azia, minyak jimat. Minyak jimat, betul. Saya ceramah di Bido, isi penuh dekat Seremban.
dalam RM70 ke RM60 je tu, sampai kat Bido pusing balik, sampai dekat Serman ada dua bar lagi. Jimat betul. Tu sebab saya suka naik Azia. Muat, jangan risau. Tak adalah sebab saya tinggi terkeluar-keluar kaki saya beri tingkap tu, tak ada. Okey. Kan? Kau ngumpat pun aku dengar tu salah tu. Kan? Jadi peranan kita setiap individu, bila saya cerita tadi tentang buat kebaikan, peranan kita sebagai individu adalah untuk memberi kesedaran, ada kesedaran untuk bayar zakat dan mengingatkan orang lain untuk bayar zakat. Contohnya, kalau kita sebagai seorang suami, kita ingatkanlah isteri kita. Sebagai seorang isteri, ingatkanlah suami. Macam anak-anak kan, dah main tadi kan, balik mak tadi kan dekat USIM kan main permainan zakat tu best mak, baru tahu rupa-rupanya abah dengan mak dah lama dah wajib bayar zakat, baru tahu. Macam saya tak wajib lagi, sebab duit belanja pun minta dengan mak, saya tak ada pendapatan. Cakap dengan mak, memandai ya kau. Iya, jom kita main permainan ni sama-sama. Main, ya Allah, ya Allah, menangis-nangis mak dia menghabiskan pusingan yang kelima tu, menangis dah, sebab memikirkan banyaknya zakat yang dia belum bayar. Dekat dalam biliknya berapa banyak tertonggok emas perak yang tak terpakai, rupa-rupanya kena bayar. Yang bapaknya yang sama ni kedekut baru tahu dalam bank ada banyak duit simpanan yang selama ni tak pernah dizakatkan. Patutlah selama ni rasa tak cukup, panjang, rupanya dia tak keluarkan zakat. Contoh, bagi galakan. Iya, ini benda lain bagi galakan. Abang suka mancing bang, ya Allah, abang dah beli dah mata pancing abang dah beli dah umpan yang baik bang. Yang tu kita bagi galakan, tapi untuk zakat kadang tak ada. Untuk benda-benda baik agama kadang tak ada. Tapi kalau bagi, itulah macam suami tengok bola, kita bagi lah. Ya ke bang? Bang, siapa lawan siapa bang? Liverpool lawan Manchester. Oh ya ke? Oh, Liverpool tu kat mana diamnya bang? Tak ke rasa suami tu nak bagi penampar kat bini dia? Soalan tu pun tanya, bang, offside tu apa? Macam mana bang? Penalti tu apa? Ya Allah Akbar. Bang, sebelum kau kena bang, bebek kau diam. Kan? Tapi maksudnya bagi galakan ni, maksudnya kita sentiasa memberi galakan untuk orang lain berbuat baik. Janganlah terus kita buat zakat ni terus jam je. Macam ni lah bang, cerita banyak tak nak. Kalau rasa-rasa tak nak masuk neraka, bayarlah zakat. Ya Allah, jam tu janganlah. Biarlah lapis sikit. Abang, tak sangka kan bang, kan rupanya dalam Malaysia ni ramai lagi yang tak sedar tentang pembayaran zakat ni. Ya ke? Iya. Mujur macam abang, saya yakin abang takkan tak sedar. Abang sedar ni orang lain ni. Tak tahu bang kenapa ramai bang yang dia orang ada pendapatan tapi tak bayar zakat. Yang ada di simpanan tak bayar zakat. Emas perak bang, ya Allah, tak bayar zakat. Sedangkan tu dosa bang. Wah, cerita. Sekejap, yang suami lah macam tersentak sikit kan. Maksud kau macam mana? Cuba kau huraikan sikit. Iyalah bang, macam kita kan bang, pendapatan kita kan, macam gaji kita kan, macam rupa-rupanya kalau abang tengok slip gaji abang tu, rupanya Ustaz Zakat dia akan kirakan untuk kita bang, kali 12 berapa, minimum 12,000 apa? 12,000 12,700 300 tak tahu dia berapa, 12,000 lagi 9,000 12,000 lebih lah, tak salah, main lebih-lebih lah. Rupanya dalam 12,000 lebih tu bang, dah kena bayar zakat. Ya ke? Ya Allah Akbar. Itulah, mari kita sedarkan mereka dalam hati suami dah, aku pun belum bayar. Jadi dia diam, besok tu dia pun dah pergi Ustaz Zakat. Assalamualaikum, ni salinan saya punya slip gaji, boleh tak tuan tolong kirakan berapa? Nampak tak? Kita keadaannya macam tu. Tapi bila kita bagi peringatan tu, kita bagilah orang kata, bagilah galakan secara berhikmah. Jangan main belasah, jangan irritating sangat, kan? Kemudian seterusnya, masyarakat pada hari ini mengaitkan zakat ni dengan duit semata-mata. Bila duit ni pula, dia macam satu istilah yang beracun dan sensitif. Oh, tak payah bayar zakat kadang. Sedangkan kita ni kadang, orang kata jangan kedekut lah orang kata. Kenal tak Profesor Datuk Dr. Muhayya? Kenal ke tidak? Dr. Muhayya kan, Dr. Muhayya. Dia cerita dengan saya, dia kata sebenarnya rezeki ni jangan cari. Wah, ayat cantik lagi. Rezeki ni jangan cari, sebab takut kalau cari nanti tak jumpa ya. Dia kata
Saya memang tak jumpa. Sebab kita cari tak jumpa, takut macam tu. Tapi sebenarnya istilah yang sebenar, kita jemput rezeki tu. Wah, tengok istilah dia. Jangan mikir nak jemput ni tak payah cari ke, tak main jemput je. Sebegini kan. Tapi dia kata jemput rezeki tu. Dan kalau boleh saya tambah baik maksud itu, kita jemput rezeki tu, kita ambil, bawa masuk ke rumah kita, nak bawa masuk rezeki ni, tiba-tiba terlepas. Ada benda yang dah dalam tangan kita, kita rasa kita boleh dapat, sampai masa tak dapat. Kadang-kadang ada orang dapat duit gaji, tiba kena curi, terlepas. Ada orang ada duit gaji, bila cocok duit gaji tak masuk. Kenapa? Ataupun duit gaji tersalah masuk, termasuk dalam akaun isteri dia, habis. Orang lelaki kalau lah duit gaji termasuk ke dalam akaun isterinya, itulah pengakhiran masa depannya. Sebab orang lelaki payah, tak apa bang, saya jaga duit abang baik-baik. Jadi maknanya bila ambil, kenapa? Sebab rupa-rupanya siku tu belaga dengan pintu. Sebab pintunya sempit sangat, terlepas rezeki. Apa maksudnya? Maksudnya kita nak jemput rezeki buat masuk rumah kita, buka pintu rumah kita luas-luas. Pintu rezeki itu kita buka pintu rezeki, nak bawa masuk rezeki. Macam mana cara nak buka luas-luas? Antaranya zakat dan sedekah. Zakat keluarkan. Kadang-kadang kita tak sedar, itulah puncanya rezeki kita jadi berat, rezeki kita jadi lambat, rezeki kita jadi susah. Itu sebab dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13, cuba tengok balik nanti. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13, Allah Ta'ala beritahu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang menguntungkan. Allah Ta'ala beritahu. Apakah perniagaan itu? Allah Ta'ala beritahu, membela agama Allah dengan dua perkara. Apa dua perkara tu? Iaitu harta benda, dan yang keduanya diri sendiri. Apa maksud harta benda? Tak kisahlah mana kita gunakan harta yang kita ada, harta benda kita ada, digunakan atas tujuan membela agama Allah. Termasuklah zakat, termasuklah sedekah bantu orang Islam. Dan yang kedua, diri sendiri, iaitu mendidik diri kita untuk patuh dan taat kepada perintah Allah. Termasuklah zakat tadi, perintah Allah. Jadi apakah keuntungannya? Allah Ta'ala janjikan dalam surah As-Saff itu ada 4 keuntungan yang Allah Ta'ala berikan. Nombor 1 adalah keampunan dosa-dosa. Nombor 1. Yang kedua, Allah Ta'ala janjikan syurga Adnin, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala janjikan pertolongan daripada Allah. Dan yang keempat, kemenangan yang cepat. Inilah 4 keuntungan yang Allah Ta'ala bagi orang Islam yang membela agama Allah dengan harta benda dan juga diri sendiri. Jadi makna kata, kita pada hari ini jangan rasa berat dengan duit. Duit ni sementara sifatnya, dunia ni sementara sifat dia. Kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali di bawah tajuk keburukan dunia dan meninggalkannya, di mana disebut betapa ramainya manusia di atas dunia ini yang meletakkan cita-citanya dengan dunia. Barang siapa yang meletakkan dunia sebagai sebab kebahagiaannya, pasti dia tertipu. Duit macam mana pun akan kehabisan. Air nampak sedap, bila minum habis. Kita nampak, oh penting ni air ni, kita ambil, kita isi minum, habis. Bila tinggal botol kosong, kita tengah fikir nak buang kat mana. Sedangkan tadi kita beria nakkan botol ni, sebab itulah sifat dunia, sementara sifat dia. Tanda-tanda orang gila dunia, pertama, dia gilakan duit, dia gilakan harta, dia gilakan benda. 1, handphone, kereta, rumah, duit. Yang kedua, gilakan apa? Gilakan kuasa dan kedudukan. Itu pun akan tertipu. Sampai masanya dia akan terlepas, dia akan hilang kuasa. Sampai masa dia akan hilang kedudukan. Sampai masanya dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan yang ketiga, tanda orang gila dunia, dia gilakan pasangannya. Lelaki gilakan perempuan, perempuan gilakan lelaki. Contoh-contoh. Jadi kegilaannya itu juga bersifat sementara, melainkan kasih sayang berlandaskan syariat Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kita nak didik masyarakat kita, duit ini bukanlah segala-galanya. Nabi sendiri sebut dalam khutbah terakhir Nabi kata apa? Nabi kata pada setiap harta orang Muslim, orang Islam itu terdapatnya hak orang Islam yang lain. Jangan terlupa. Itu sebab kadang-kadang jangan kedekut sebab dalam duit kita. Kita tak boleh nak suka hati akulah duit aku, tak boleh. Macam mana pun tanggungjawabnya ada. Duit yang kita ada, kita jangan lupa fikir, ada tak hak orang lain kat sini? Kita bagi mak kita, kita bagi ayah kita, kita bagi adik kita. Itu yang kita bagi setiap bulan. Tetapi rupa-rupanya ada hak yang lebih besar, iaitu zakat, kita lupa bayar mungkin. Nampak orang jiran saudara mara kita yang susah-susah, kita sepatutnya tolong pun kita tak tolong. Jiran pun kita tak tolong. Sedangkan Nabi sebut tidak beriman kepada sesiapa yang menyebabkan tetangganya merasa tidak aman dengan kejahatannya. Contohnya itulah kan. Kita dah nampak jiran kita susah tapi buat tak erti je. Lantak engkau lah tak payah tolonglah, pandai lah kau. Tak. Ya, mana kita wajib berbuat baik dengan masyarakat kita. Hari ni memang betul lah, duit tak adalah kita kata duit tu tak penting. Tapi kita kena yakin tak pernah lagi zakat ni memiskinkan orang, tak pernah. Tak pernah. Sebab pembayarannya hanya 2.5%. Kecil sangat. Kalau kita berkira dengan Allah, dibimbangi Allah berkira dengan kita. Besok kita semua tak cukup, ini tak cukup, itu tak cukup. Jadi buatlah yang terbaik, bantulah dengan cara kita mengeluarkan apa yang sewajibnya buat kita. Kan? Ada pada hari ni bila sebut pasal duit, orang boleh bergaduh. Sebut pasal duit, orang boleh keluarkan kenyataan di muka depan akhbar. Orang boleh cerita pasal hutang tak bayar. Semuanya kerana duit. Sampai ke orang buat lagu, duit, buat lagu pasal duit. Duit memang sampai bila pun tak cukup. Sampaikan Nabi sendiri sebut dalam satu hadis, anak-anak Adam jika diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. 2 lembah omeh duit, apakah gila tak cukup? 2 lembah emas. Kita ni cakap 2 lembah emas banyak tu, dapat 1 lembah pun dah banyak mana dah. Macam saya cakap tadi, harta dunia ni selalu menipu. Macam orang nak beli motor baru, tanya ni adik-adik ni, mana yang pernah mengasa pakai motor baru? Best weh, motor tu dah nak sampai, petang ni motor sampai. Paling lama rasa baru sebulan. Masuk bulan kedua dah mula dah rasa biasa je lah. Nak fikir rupanya ada motor baru keluar pula. Kita rasa hari ni Fazura lawa, tiba-tiba Nilofa pula lawa. Kita rasa dulu Adi Putra, tiba-tiba Aaron Aziz. Lepas Aaron Aziz tiba-tiba Fatah Amin, tiba-tiba Syukri Yahya, Syamsul Amri dan sebagainya. Macam-macam nama kadang kita tengok. Jadi maknanya benda ni mengelirukan. Jangan terpedaya. Perasan ke tadi salah satu nama tu? Perasan kan? Ingat saja buat laju tadi ingat tak perasan. Perasan juga. Maknanya jangan terpedaya dengan dunia. Dunia ni sementara sifat dia. Jadi jangan kedekut. Yang kita keluar tu, silap-silap tu hak kita. Yang kita simpan, kedekut, belum tentu jadi hak kita. Maksudnya kita sedekah, niat ikhlas kerana Allah, mudah-mudahan pahala tu dapat kat kita. Kita bayar zakat, mudah-mudahan pahala dan manfaat yang orang dapat daripada zakat tu pun dapat kat kita. Yang kita simpan kedekut kat rumah, tak buat apa-apa tadi, simpan, tiba-tiba mati, langsung jadi orang lain punya. Kalau tak mati pun tiba-tiba repair kereta, bengkel Cina yang repair kereta tu punya. Beli barang-barang kat pasar raya, tokek pasar raya tu punya duit kita. Tetapi bila kita sedekah, bila kita keluarkan zakat, mudah-mudahan dia menjadi milik kita. Kan? Begitu juga kalau kita sebut tentang itu, saya membawa satu analogi kisah bagaimana seorang lelaki yang dilantik oleh majikannya bekerja. Kisah ni perlu dihayati. Dia kata, okey, aku bagi kau kerja, ni rumah banglo ni aku bagi kau duduk dengan gaji 10,000 sebulan. Tetapi kerja kau ni sementara, sampai masanya engkau kena keluar pada rumah ni, dan rumah ni kau kena pulangkan ke aku, dan aku nak bagi tempat ni ke orang lain pula.
Ujian yang pertama, masa dia sampai, dia sedar dah. Manusia ni pun semua sedar yang dunia ni sementara, tetapi terpedaya juga dia dengan dunia. Bila dia dah duduk kat rumah banglo tu, dia pergi kerja, dia tengok bos dia baik dengan dia terasa dah mula tertipu dan rasa dia takkan diberhentikan sebab bos dia macam sayang kat dia. Dia dah mula tertipu. Tak apalah, dah mula seronok 10,000, 10,000, 10,000. Isteri pula cakap, bang, rumah kita ni banglo ni walaupun sementara, kalau abang cat tacap-tacap sikit tentu cantik bang. Yang sementara tadi dia mula cantik kan. Bang, pasang aircon bang, pasang aircon. Bang, bilik air ni tukar tile, tukar tile. Duduk kat depan rumah, bang, tak best lah kalau depan rumah ni kalau kita minum kosong je. Apa kata kita buat landscape? Bayar lagi 50,000 untuk landscape. Pokok-pokok taman dengan tempat duduk garden, ada buai bawang merah, bawang putih. Kan, duduk, seronok. Tiba-tiba majikan dia panggil. Saya dah beritahu bulan ni terakhir awak kerja, tolong kosongkan rumah sebab saya nak bagi orang lain pula. Kenapa tuan? Apa salah saya? Tak ada salah apa pun. Aku nak berhenti dengan kau. Sekali aku lah. Kenapa tuan? Apa salah saya? Kerana aku dah cakap dengan kau, kerja ni sementara je. Rumah tu dah cacat saya buat. Siapa suruh? Aku cakap nanti rumah tu kena pulang balik. Macam tu jugalah dunia ni. Kita dah tahu sementara, tapi kenapa kita nak kedekut sangat dengan harta dunia? Dan apa yang Allah Ta'ala perintahkan tu pun bukannya banyak sangat. Hanya nak menguji kesyukuran kita dengan apa yang kita ada. Kan? Keluarkanlah zakat. Keluarkanlah. Sebab apa? Hanya sebahagian kecil saja daripada harta kita. Itu pun berat untuk orang lakukan. Sedangkan kesannya besar dalam kehidupan kita bila kita mematuhinya. Sebab itulah harta yang kita ada perlu disucikan sama ada dengan zakat ataupun dengan derma, supaya dapat menghilangkan, mengurangkan perasaan takarrub kita kepada harta. Perasaan rapat kita sayang dekat harta. Oh, janganlah, ni kereta aku, duit aku janganlah. Ya Allah, hari ni dah habis RM10. RM10 pun kira. Sayang je kat harta. Sedangkan kita perlu didik hati kita supaya jangan jadi seorang yang kedekut. Dulu ilmu zakat ni biasanya ada pada ustaz-ustaz, tapi ilmu pada hari ni, ilmu zakat ada pada semua orang. Malahan dengan kemudahan maklumat di hujung jari, orang boleh melayari portal-portal zakat, laman web berkaitan dengan zakat. Orang boleh dapat maklumat. Jadi maklumat tu boleh ada pada semua orang, tetapi dengan cara buat permainan macam ni menambah satu lagi inisiatif untuk masyarakat faham tentang zakat. Kalau ikut zakat Negeri Sembilan, kalau saya tengok menurut kajian yang dibuat, jumlah zakat Negeri Sembilan adalah RM96,976.08 sen. Tak tahulah ni tahun lepas punya kot. Betul? Kalau pecahan jenis zakat yang dibayar di Negeri Sembilan, padi 38,800 lebih. Untuk pembayaran zakat perniagaan RM21,916,652. Zakat wang simpanan RM14,276,000. Zakat emas dan perak RM657,000 lebih. Zakat ternakan RM160,000 lebih. Zakat harta RM3,856,000 lebih. Zakat pendapatan menyumbang yang paling tinggi RM52,982,468.45. Saham, bayangkan, saham pun dizakatkan, iaitu sebanyak RM424,000. KWSP, zakat untuk simpanan dalam caruman dalam KWSP adalah sebanyak RM2,451,000 dan juga qada zakat sebanyak RM145,000. Orang biasa mempertikaikan zakat kutipan banyak tapi orang miskin ramai. Ini selalu kata-kata yang selalu kita dengar. Zakat kutip banyak, orang miskin tetap ramai. Kena faham, bayar zakat isu lain. Mengutip zakat satu hal, pengagihan zakat satu hal. Dan kadang-kadang belum cerita lagi orang yang tak susah mengaku susah dengan pandai menipu tu belum kira lagi. Kan? Nak mampu sangatlah rupanya, wahai sebenarnya kaya. Tapi manalah orang yang jaga pusat zakat ni manusia, dia dah cuba dah berhati-hati tengok dokumen semua.
Dia rasa tengok orang ni menurut kajian, bila tengok dia ni susah sangat. Nak roboh dah atap rumah ha. Tak tahu pula dalam bank sebenarnya ada simpanan. Tak adalah sampai ke tahap tu kan. Jadi makna kata itu satu hal. Tetapi kewajipan membayar zakat tetap wajib. Kena bayar. Kan? Maka kita percaya bahawa pusat zakat sentiasa mempunyai alasan yang syar'i kenapa masih ada orang yang miskin. Kan? Malahan banyak yang kita buat, banyak yang pusat zakat institusi zakat buat untuk memastikan kita dapat memperluaskan supaya pengagihan zakat dapat dijalankan dengan lebih baik. Dan begitu juga kita menggunakan wang zakat itu selain daripada pembayaran membantu golongan-golongan asnaf, ada juga kita buat benda-benda lain, termasuk buat institusi profesional, kita buat pusat pengajian, kita buat dialisis dan sebagainya, macam-macam untuk membantu orang Islam yang lain. 8 golongan yang boleh terima zakat ni semua tahulah, kita just ulang balik. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, ar-riqab, iaitu orang yang memerdekakan orang Islam daripada cengkapan hamba. Al-gharimin, golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga, tanggungannya atau masyarakat memerlukan penyelesaiannya segera dan dibenarkan oleh hukum syarak. Kemudian fi sabilillah dan juga ibnu sabil, mana-mana orang yang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh syarak. Jadi maknanya, kesimpulannya, zakat ini satu benda yang kita perlu lakukan untuk menguji diri, untuk mendidik diri kita supaya menjadi seorang yang taat kepada perintah Allah, dan kesedaran untuk membayar zakat ini supaya dapat disalurkan kepada diri kita supaya tidak merasa tamak dengan apa yang kita ada, malahan sentiasa merasakan apa yang aku ada ini boleh juga memberi manfaat kepada orang lain. Jangan cakap kita tak ada apa-apa sedangkan kita terlalu banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita setiap hari. Kita jangan mengungut tentang apa yang kita tak dapat. Mungkin apa yang kita inginkan kita tak dapat, tetapi ada yang kita dah dapat orang lain inginkan daripada kita. Saya sebut balik semula. Mungkin kita tak dapat apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita dah dapat itu ada orang lain inginkan. Termasuklah wang simpanan yang kita ada golongan-golongan tertentu sangat memerlukan. Jadi kita sumbangkanlah dengan caranya yang wajib, iaitu zakat, dan mungkin juga ditambah dengan sedekah, derma dan sebagainya. Jadi rasanya cukuplah zakat tu. Rasanya tu habis santai dah tu. Kan? Kita nak santai-santai pun, tapi fakta yang penting dapat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penganjur di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Sesungguhnya mana yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Saya pun lepas ni ada program lain pula di Shah Alam. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Syamsul di atas konsep ini sebesar-besarnya. Semoga penyampaian kita memberi manfaat kepada para anak sekalian. Saya teknik sih.
Halo. Halo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa la karihal kafirun wa la karihal musyrikun wa la karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan pihak Jawatankuasa Penganjur, kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, adik-adik yang terlibat dengan program pada hari ini. Memang terserahlah program petang ini adalah sembang santai. Jadi nampaknya memang santai sungguhlah kat depan saya ni. Sangat santai nampaknya, dan saya pun tak tahu macam mana saya nak santai. Saya ingat saya nak baring kat sofa sambil apa kan, baru betul-betul santai kan. Jadi hanya sekadar perkongsian dan zakat. Saya ucapkan tahniah lah kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung untuk mencipta permainan zakat ni. Jadi bila kita main permainan zakat ni, macam orang kata, tengok ada soalan-soalan kan, cuma beza dengan permainan-permainan yang lain yang macam tu. Saya sebut permainan apa, dia lebih memberi imajinasi nak bagi kaya je kan, imajinasi nak bagi kaya tapi tak pernah mikir, dan malahan seronok pula bila tengok kawan dia bankrupt kan? Kalau game, wah lambat pula gelak ni. Kau gelakkan yang aku cakap kan, ataupun kau ada argument lain tu kan. Jadi maknanya permainan-permainan yang itu pula dia lebih kepada macam keseronokan sendiri je. Tetapi kelapangan dan ketenangan jiwa yang tu tak ajar. Dia tak ada dah denda solat sunat 2 rakaat, tak ada. Tak ada. Tetapi dalam permainan yang ini dia memberi pendidikan kepada kita tu. Sebab tadi dalam perbincangan saya tadi, saya kata kenapa tak lepas ni kita buat satu pula permainan berkaitan dengan haji pula. Jadi bagi pendedahan kepada para pelajar semua, supaya bila apa kita terdedah pula dengan haji. Tak adalah orang tiba-tiba dapat panggilan haji cemas, rasa tak nak pergi, takut. Sebab orang kita ni dalam bahasa Jawa tu disebut sebagai fear of the unknown. Oh tu ayat dia. Takut kepada benda yang dia tak tahu. Sedangkan dia boleh tahu, kadang-kadang dia ambil ringan ataupun buat-buat tak tahu. Jadi jangan risau, pengiraan sedang dibuat. Berdoalah mudah-mudahan anda berjaya kan. Tetapi sementara tu bila kita berkongsi tentang ilmu berkaitan dengan zakat ni, saya bukanlah pandai pun. Cuma beberapa orang yang saya jumpa, dan menurut pengalaman saya sendiri, memang zakat ni ramai orang terlepas pandang. Termasuklah saya pernah terlepas pandang tentang erti kata memahami zakat itu dalam bentuk yang berbeza. Maksudnya memandang zakat ni time zakat fitrah lah, bayar zakat time nak raya kan, bayar zakat. Tapi zakat-zakat lain tidak pernah dikaji. Malahan kadang-kadang ada yang buat teori sendiri. Kau tak bayar zakat ke? Tak ada. Aku pendapatan aku dalam ni tak payah. Dia suka dia je. Mana tanpa dia merujuk kepada orang-orang yang pakar, merujuk orang yang sepatutnya pihak berkuasa berkaitan dengan zakat, tak pernah dirujuk. Tapi dia membuat teori andaian sendiri, yang akhirnya dia tersalah membuat telahan. Datuk Rosyamno bila saya jumpa dia baru-baru ni kan, Datuk Rosyamno dia kata satu formula yang menyebab, kalau mungkin tak tahulah siapa yang seangkatan dengan saya pernah lah tengok movie dia Gila-Gila Remaja dengan Faizal Hussein tu. Dia menjadi pelakon watak pembantu salah seorang sahabat kepada Azroy yang dia tension tentang peperiksaan. Lepas pada tu dia struggle, dia maknanya nak berlakon tak ada pun
drama ke filem yang betul-betul melekat dia macam kais pagi makan semalam. Tu saya cakap lah. Kalau kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, makna dia sedang elok tu, rezeki dia ada. Ni kais pagi makan semalam, makna susah betul. Apa yang dia dapat hari ni untuk semalam punya. Yang paling teruk, kais pagi makan minggu lepas, lagi teruk. Yang lagi teruk, kais pagi makan entah tahun-tahun lepas punya. Tu susah betul tu. Jadi ceritanya, Abang Rosyamno ni, Datuk Rosyamno, dia kata lepas pada tu dia tak tahu apa yang kurang. Sampailah satu ketika dia didedahkan tentang kenapa kau tak bayar zakat. Dia pun cek balik, dia kena bayar zakat ke? Dia tak tahu. Dan bila dia mula bayar zakat, hati dia rasa tenang dan dia terasa ada satu beban dekat diri dia tu rasa lepas. Rupa-rupanya tu sebab Rosyamno bila dia tanya formula untuk senang, dia kata ZAKAT, zakat, dia kata. Lepas pada tu rezeki dia murah, dia diterima, dia telah dipelawa untuk menjadi hero di kebanyakan drama-drama Melayu pada ketika itu. Banyaklah sampaikan dia pernah disebut sebagai hero idaman Malaya dulu kan, dulu Datuk Rosyamno. Dan begitu juga dengan Nabil Ahmad. Nabil pun mengakui bahawa dia rasa rezeki dia murah betul selepas dia mula membayar zakat. Dan kalau merujuk pada macam saya sebut tadi, apa yang saya alami sendiri memang waktu saya mula-mula membayar zakat pendapatan. Zakat fitrah dah lama bayar. Zakat fitrah bila bayar pun kita dah rasa macam alhamdulillah dah bayar, dah settle. Saya tiap-tiap tahun tak kurang 10 orang saya bayar zakat fitrah sebab saya nak sulung adik-adik saya, mak saya kan, bila saya bayar. Jadi maknanya bila bayar tu rasa seronok, rasa macam lega dah bayar. Tetapi rupa-rupanya bila bayar zakat pendapatan lebih lagi. Dan ramai yang tak tahu kesilapan kita memekang bahawa zakat ini hanya zakat fitrah pada bulan Ramadan sebelum sembahyang raya. Tu je. Ayat ni kita nak betulkan ni. Nak kena betulkan. Baguslah pada yang mencatat tu. Saya nampak maknanya ada yang berminat dengan apa yang saya cakap. Walaupun santai tapi dia sambil-sambil santai dia mencatat. Yang lain tu bukan tak minat, dia sedara dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah apa yang Nabi sebut dia ingat terus, jadi dia tak perlu salin. Jadi saya mengandaikan ni yang sedara Abu Hurairah ni memang tak perlu salin lah, dia ingat aja terus. Faham lantaklah kau. Yang kedua, bila sebut tentang zakat ini bukan hanya zakat fitrah, tetapi zakat ni termasuklah juga zakat simpanan, termasuklah zakat harta, zakat perniagaan, zakat emas dan perak. Begitu juga kalau kepada angkatan tentera tu dia ada duit, dia dekat dalam LTAT, lembaga tabung angkatan tentera tu, itu pun boleh dizakatkan. Begitu juga zakat pertanian, penternakan, jika cukup syarat yang telah ditetapkan. Yang tu kena rujuk lah, syarat dia cukup tak, tempoh masa ni cukup ke tidak, berapa jumlah setahun. Macam pendapatan tak silap saya di Negeri Sembilan 12,000 lebih ke tak silap saya lah. 12,000 berapa ya tuan Siapa ni? Okey tak apalah, nanti bagilah maklumat. Di wilayah 13,000 lebih, di Negeri Sembilan dalam 12,000 lebih setahun, maka dia memang dah kena keluar zakat dah. Apatah lagi orang yang pendapatannya 12,000 lebih sebulan. Bukan kata setahun lah, sebulannya dah 12,000 lebih. Lagilah kena bayar zakat kan. Okey. Kemudian bayar zakat ini adalah wajib. Tak ada, tak apa, ni zakat kan, kalau kita rasa nak bayar kita bayar, dapat pahala. Tak bayar pun tak apa. Jangan mandai-mandai. Ni dari segi hukumnya zakat ni adalah wajib, tetapi belajar ilmu zakat adalah fardu kifayah. Jadi kita tadi yang sambil-sambil main tu kita sampai jugalah belajar sama. Kan tentang zakat dan sebagainya. Tentang permainan ni nampak macam simple, tapi bayangkan nak memikirkan orang yang buat permainan tu. Kita mungkin kata lah, tak best lah permainan ni. Mungkin ada orang cakap tak apa-apa lah buat game zakat. Kan? Mungkin ada yang cakap macam tu. Tetapi cuba bandingkan dengan orang yang bercakap tu, apa yang kau buat. Kita mengkritik orang. Orang buat baik jangan ditogah, kita sokong. Kau dah lah tak baik apa, menjala mengangkang ni, tapi orang lain buat baik kau marah. Orang buat baik kita bagi support. Baguslah, ni permainan yang baik.
Boleh tak awak tolong buat permainan-permainan yang lain? Buatlah permainan lain pula. Lepas ni dah ada dah permainan apa? Ada pula permainan berkaitan dengan haji saya sebut tadi. Adalah permainan tentang salat aja. Bukan main-main salat, tapi tentang hukum salat, salat-salat yang ada, salat sunat ni untuk apa? Ada lah. Sampai satu ketika orang perempuan pula kreatif. Kan? Permainan mengikat tudung contoh. Payah sangat kan. Apa benda lagi permainan nak buat. Jadi makna kata orang lelaki je peserta dia. Orang perempuan dah tahu. Contoh belajar supaya dia faham macam mana kenapa bini dia ikat rambut, ikat tudung macam tu. Kan? Maka inisiatif permainan zakat ini adalah satu bentuk kita nak tarik, bawa keluar, mengilhamkan satu cara gaya untuk belajar, ambil ilmu di cara lain daripada formaliti biasa kita belajar. Itu sebab baru-baru ni saya ceramah tentang, ada orang tanya saya, kenapa budak-budak muda yang sekolah rendah rajin kadang-kadang pergi ke surau, ke masjid, ikut mak ayah dia, tapi masuk sekolah menengah dah mula pemalas. Kenapa agaknya? Saya kata bukannya bila sekolah menengah dah pemalas termasuk bapak budak sekolah menengah tu, saya kata pun sama, tak pergi masjid, tak pergi surau. Jadi macam mana kaedah dia? Jadi saya kata satu perkara yang kita kena ambil kira adalah zaman dah berubah. Saidina Umar pun kata didik anak-anak ini mengikut zaman. Jadi zaman anak muda hari ni dia suka satu benda yang lain daripada yang lain. Disebabkan kita buat permainan ni, maka anak-anak seronok untuk bermain. Awal-awal lagi daripada darjah ni ada budak sekolah Sri Seremban pun ada. Tahun berapa? 4 5. Kau tak main bola hari ni? Tak Anak saya masuk final tadi. Kan, tak apalah. Ni budak main game zakat, dia tak main bola. Kan. Tapi maknanya cerita tadi, makna dia menarik perhatian anak-anak muda seawal umur macam ni, dah tahu pasal zakat berbanding bapaknya yang dah 50 kali ganda daripada umur budak ni. Contohlah, contoh. Kan. Jadi maknanya berganda-ganda. Bila dia dah tahu, jadi bila dewasa, dia pula lebih mudah, tak perlu lagi dah dia nak dapat, dia cuma nak tahu maklumat yang lebih lanjut saja. Dia dah tahu basic. Malunya orang dewasa seperti saya sekarang pada hari ini, malahan yang lebih dewasa daripada saya, hari ini ramai lagi yang masih jahil dan tidak tahu tentang zakat. Tak tahu. Jangan. Saya sendiri pun berapa kali tahu, oh yang ni kena bayar, oh yang ni berapa, ini berapa. Wah, hal ni ikutkan, malahan ada orang cakap, tak payahlah zakat, duit aku pun tak cukup. Ada yang pegang macam tu. Sedangkan zakat ni bayar berapa kan banyak pun, ada dalam 2.5% saja. Kan? Malahan 2.5%. Okey. Bukan banyak pun. Kan, kita jadi kekedut kenapa? Kedekut. Saja nak ubah perkataan tu, nak tengok macam mana terjemahannya dalam bahasa isyarat. Kekedut tu apa? Kedekut. Jadi makna kata kita nak bagi pendedahan pada peringkat awal. Macam kita tengok, kenapa anak-anak muda sukakan gadget? Kenapa anak-anak muda suka handphone? Tak mustahil kalaulah perisian tentang zakat ini kita bawa ke satu level lagi, silap-silap dekat dalam smartphone, dekat dalam Play Store tu ada game zakat. Nampak tak? Jadi makna kata bila orang main, wah dia nak main game zakat, tak adalah nak tu main game Angry Bird, tak ada faedah. Silap-silap Angry Bird jadi ikon dia kena bayar zakat. Bayang Angry Bird kena bayar zakat. Nampak tak? Keadaan itu menarik minat. Ini yang disebut sebagai rejuvenasi minda. Apa maksud rejuvenasi minda? Maksud rejuvenasi, orang perempuan patut kena tahu pasal rejuvenasi. Saya jawab. Rejuvenasi itu apa? Apa maksud? Saya nak tanya tu yang berlonggok belakang tu. Perempuan. Rejuvenasi itu apa?
Sebab apa saya kata orang perempuan patut tahu? Sebab dekat barangan-barangan kelengkapan perempuan, shampoo-nya dengan dia punya skincare-nya, lotion dia, rejuvenate your skin, dia tulis. Orang lelaki memang tak ada, sebab dia paling kuat pun bedak biasa tu, bedak Johnson atau kutikura, minyak rambut, Koten. Ada lagi tak Koten? Ada lagi ya? Tapi yang tu dekat tu, apa maksud rejuvenate? Maksud rejuvenate ni adalah rejuvenasi yang bermaksud kepada meremajakan. Dari segi istilah Indonesia, rejuvenasi membawa maksud pembalik mudaan. Bukan secara perkiraan Pak, tetapi lebih kepada fizikal. Maknanya peremajaan pemikiran kita menyebabkan kita boleh capai ke tahap ni. Kalau kita memikirkan, oh tak boleh lah, ini tak boleh, ni tak boleh, tak boleh, sampai bila pun kita tak ke mana-mana. Sebagai remaja kita akan cuba semua benda. Itu sifat remaja. Dia akan cuba semua benda. Jadi contohnya, permainan zakat ni. Kalau orang yang skeptikal dengan permainan, apa benda main benda macam ni, tak payahlah. Nyusahnya. Nak bayar-bayarlah, nak main-main pula. Sedangkan kita nak bagi semua orang menerobosi dan menelusuri tentang beberapa kaedah yang perlu kita fahami berkaitan dengan zakat. Tak adalah zakat ni dah fahami secara mudah, secara simplistik, sembrono, yang mana kita membuat pahaman sendiri saja. Engkau berapa? Engkau punya duit gaji 1,000 lebih. Tak payah zakat dah. Jangan memandai-mandai. Kau bayar tanggungan kau tinggi, tak payah. Tak. Lebih baik kita salurkan kepada pihak yang sepatutnya, channelkan supaya mereka boleh pembayaran dan dapat ilmu pada mana? Salah satu caranya menerusi permainan yang kreatif ini. Okey. Kemudian kita kena sedar bahawa inisiatif permainan ini kita menggalakkan orang mencuba mencipta benda-benda baru. Permainan zakat ini bukan kata nak menyebabkan kita ni menjadi seorang yang sombong, bukan nak menjadikan kita sebagai seorang yang hebat manapun, tetapi salah satu cara Allah Ta'ala ilhamkan kita supaya dapat menyampaikan ilmu. Sepatutnya kita berlumba-lumba untuk membuat kebaikan. Ini salah satu cara kebaikan. Selagi mana orang menggunakan permainan ini dan mendapat manfaat ilmu daripada permainan ini, selagi itulah yang menciptanya itu beroleh pahala. Mudah-mudahan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sepatutnya berlumba-lumba mencipta benda baru, membuat benda-benda baik, daripada kita berlumba-lumba mengkritik orang lain yang buat baik. Penyakit masyarakat kita ni memang macam tu. Tak boleh. Itu sebab saya selalu pesan dalam hidup kita ni, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, dalam otak kita ni sematkan ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan balas dengan yang baik-baik. Saya ulang balik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balas yang baik-baik. Kalau kita niat kita, seperti mana kalau tengok surah An-Nisa ayat 100 disebut, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang membuat perubahan hijrah di jalan Allah kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi hijrah Allah ini luas dan rezeki yang banyak. Makna kata kita niat kita buat kebaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan. Tapi kalau niat nak tunjuk ke orang, memang kita setakat dapat tunjuk ke orang aja. Aku beli kereta ni sebab mudah-mudahan aku dah mudah nak bawa keluarga aku pergi hospital apa semua yang tak sihat ni. Itu tujuan beli. Jadi nampaknya niat, kalau niat dia pula ikhlas kerana Allah, dia dapat pahala. Malahan Allah mempermudahkan urusan dia. Mungkin loan dia senang lulus, mungkin kereta yang dia dapat tu tahan lama, tak rosak-rosak, bagus juga kereta tu, minyaknya jimat dengan keberkatan dia tu, niat dia kerana Allah. Tapi kalau dia beli kereta sebab biar orang tahu aku siapa, aku naik kereta besar tau, lagi besar daripada motor dia, kereta dia lagi besar daripada motor dia, kereta apa? Pro 2 Azia, lagi besar daripada motor. Memang kan, saya sebut tu senang sebab itulah kereta yang saya bawa hari ni. Kan, bawa kereta Azia ni, cabaran ni bila pergi function-function yang besar, biasanya ada kemungkinan dihalau oleh pengawal keselamatan.
Seolah-olah penceramah tak boleh naik kereta kecil, kena naik kereta besar. Saya suka naik Azia, minyak jimat. Minyak jimat, betul. Saya ceramah di Bido, isi penuh dekat Seremban, dalam RM70 ke RM60 je tu, sampai kat Bido pusing balik sampai dekat Seremban ada dua bar lagi. Jimat betul. Tu sebab saya suka naik Azia. Muat, jangan risau. Tak adalah sebab saya tinggi terkeluar-keluar kaki saya beri tingkap tu, tak ada. Okey. Kan? Kau ngumpat pun aku dengar tu masalah tu. Kan? Jadi peranan kita setiap individu, bila saya cerita tadi tentang buat kebaikan, peranan kita sebagai individu adalah untuk memberi kesedaran, ada kesedaran untuk bayar zakat dan mengingatkan orang lain untuk bayar zakat. Contohnya, kalau kita sebagai seorang suami, kita ingatkanlah isteri kita. Sebagai seorang isteri, ingatkanlah suami. Macam anak-anak kan, dah main tadi kan, balik mak, tadi kan dekat USIM kan, main permainan zakat tu best mak. Baru tahu rupa-rupanya abah dengan mak dah lama dah wajib bayar zakat, baru tahu. Macam saya tak wajib lagi, sebab duit belanja pun minta dengan mak, saya tak ada pendapatan. Cakap dengan mak, memandai ya kau. Iya, jom kita main permainan ni sama-sama. Main, ya Allah, ya Allah, menangis-nangis mak dia menghabiskan pusingan yang kelima tu, menangis dah, sebab memikirkan banyaknya zakat yang dia belum bayar. Dekat dalam biliknya berapa banyak tertonggok emas perak yang tak terpakai, rupa-rupanya kena bayar. Yang bapaknya yang selama ni kedekut baru tahu dalam bank ada banyak duit simpanan yang selama ni tak pernah dizakatkan. Patutlah selama ni rasa tak cukup, panjang, rupanya dia tak keluarkan zakat. Contoh, bagi galakan. Iya, ini benda lain bagi galakan. Abang suka mancing bang, ya Allah, abang dah beli dah mata pancing abang dah beli dah umpan yang baik bang. Yang tu kita bagi galakan, tapi untuk zakat kadang tak ada. Untuk benda-benda baik agama kadang tak ada. Tapi kalau bagi, itulah macam suami tengok bola, kita bagi lah. Ya ke bang? Bang, siapa lawan siapa bang? Liverpool lawan Manchester. Oh ya ke? Oh, Liverpool tu kat mana diamnya bang? Tak ke rasa suami tu nak bagi penampar kat bini dia? Soalan tu pun tanya, bang, offside tu apa? Macam mana bang? Penalti tu apa? Ya Allah Akbar. Bang, sebelum kau kena bang, bebek kau diam. Kan? Tapi maksudnya bagi galakan ni, maksudnya kita sentiasa memberi galakan untuk orang lain berbuat baik. Janganlah terus kita buat zakat ni terus jam je. Macam ni lah bang, cerita banyak tak nak. Kalau rasa-rasa tak nak masuk neraka, bayarlah zakat. Ya Allah, jam tu janganlah. Biarlah lapis sikit. Abang, tak sangka kan bang, kan rupanya dalam Malaysia ni ramai lagi yang tak sedar tentang pembayaran zakat ni. Ya ke? Iya. Mujur macam abang, saya yakin abang takkan tak sedar. Abang sedar ni orang lain ni. Tak tahu bang kenapa ramai bang yang dia orang ada pendapatan tapi tak bayar zakat. Yang duduk di simpanan tak bayar zakat. Emas perak bang, ya Allah, tak bayar zakat. Sedangkan tu dosa bang. Wah, cerita. Sekejap, yang suami lah macam tersentak sikit kan. Maksud kau macam mana? Cuba kau huraikan sikit. Iyalah bang, macam kita kan bang, kan pendapatan kita kan, macam gaji kita kan, macam rupa-rupanya kalau abang tengok slip gaji abang tu, rupanya Ustaz Zakat dia akan kirakan untuk kita bang, kali 12 berapa, minimum 12,000 apa? 12,000 12,700 300 tak tahu rim berapa? 12,000 tinggi 9 12,000 lebih lah. Tak salah, main lebih-lebih lah. Rupanya dalam 12,000 lebih tu bang, dah kena bayar zakat. Ya ke? Ya Allah Akbar. Itulah, mari kita sedarkan mereka dalam hati suami dia, aku pun belum bayar. Jadi dia diam, besok tu dia pun dah pergi Ustaz Zakat. Assalamualaikum, ni salinan saya punya slip gaji, boleh tak tuan tolong kirakan berapa? Nampak tak? Kita keadaannya macam tu. Tapi bila kita bagi peringatan tu, kita bagilah orang kata, bagilah galakan secara berhikmah. Jangan main belasah, jangan irritating sangat, kan? Kemudian seterusnya, masyarakat pada hari ini mengaitkan zakat ni dengan duit semata-mata. Bila duit ni pula, dia macam satu istilah yang beracun dan sensitif. Oh, tak payah bayar zakat kadang. Sedangkan kita ni kadang, orang kata jangan kedekut lah orang kata. Kenal tak Profesor Datuk Dr. Muhayya? Kenal?
Kenal ke tidak? Datuk Mahya kan, Datuk Mahya. Dia cerita dengan saya. Dia kata sebenarnya rezeki ni jangan cari. Wah, ayat macam tu lah guys. Rezeki ni jangan cari. Sebab takut kalau cari nanti tak jumpa ya. Dia kata. Kalau cari memang tak jumpa. Sebab kita cari tak jumpa, takut macam tu. Dia kata. Tapi sebenarnya istilah yang sebenar, kita jemput rezeki tu. Wah, tengok istilah dia. Jangan mikir nak jemput ni tak payah cari ke, tak main jemput je. Sebagian. Tapi dia kata jemput rezeki tu. Dan kalau boleh saya tambah baik maksud itu, kita jemput rezeki tu, kita ambil, bawa masuk ke rumah kita, nak bawa masuk rezeki ni, tiba-tiba terlepas. Ada benda yang dah dalam tangan kita, kita rasa kita boleh dapat, sampai masa tak dapat. Kadang-kadang ada orang dapat duit gaji, tiba kena curi, terlepas. Ada orang ada duit gaji, bila cocok duit gaji tak masuk. Kenapa? Ataupun duit gaji tersalah masuk, termasuk dalam akaun isteri dia, habis. Orang lelaki kalau lah duit gaji termasuk ke dalam akaun isterinya, itulah pengakhiran masa depannya. Sebab orang lelaki payah, tak apa bang, saya jaga duit abang baik-baik. Jadi maknanya bila ambil, kenapa? Sebab rupa-rupanya siku tu berlaga dengan pintu. Sebab pintunya sempit sangat, terlepas rezeki. Apa maksudnya? Maksudnya kita nak jemput rezeki buat masuk rumah kita, buka pintu rumah kita luas-luas. Pintu rezeki tu nak kita buka, pintu rezeki nak bawa masuk rezeki. Macam mana cara nak buka luas-luas? Antaranya zakat dan sedekah. Zakat keluarkan. Kadang-kadang kita tak sedar, itulah puncanya rezeki kita jadi berat, rezeki kita jadi lambat, rezeki kita jadi susah. Itu sebab dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12 dan 13. Cuba tengok balik nanti. Surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13. Allah Ta'ala beritahu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang menguntungkan. Allah Ta'ala beritahu. Apakah perniagaan itu? Allah Ta'ala beritahu, membela agama Allah dengan dua perkara. Apa dua perkara tu? Iaitu harta benda dan yang keduanya diri sendiri. Apa maksud harta benda? Tak kisahlah mana kita gunakan harta yang kita ada, harta benda kita ada, digunakan atas tujuan membela agama Allah. Termasuklah zakat, termasuklah sedekah bantu orang Islam. Dan yang kedua, diri sendiri, iaitu mendidik diri kita untuk patuh dan taat kepada perintah Allah. Termasuklah zakat tadi, perintah Allah. Jadi apakah keuntungannya? Allah Ta'ala janjikan dalam surah As-Saff itu ada 4 keuntungan yang Allah Ta'ala berikan. Nombor 1 adalah keampunan dosa-dosa. Nombor 1. Yang kedua, Allah Ta'ala janjikan syurga adnin, yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala janjikan pertolongan daripada Allah. Dan yang keempat, kemenangan yang cepat. Inilah 4 keuntungan yang Allah Ta'ala bagi orang Islam yang membela agama Allah dengan harta benda dan juga diri sendiri. Jadi makna kata, kita pada hari ini jangan rasa berat dengan duit. Duit ni sementara sifatnya, dunia ni sementara sifatnya. Kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub oleh Imam Al-Ghazali di bawah tajuk keburukan dunia dan meninggalkannya, di mana disebut betapa ramainya manusia di atas dunia ini yang meletakkan cita-citanya dengan dunia. Barang siapa yang meletakkan dunia sebagai sebab kebahagiaannya, pasti dia tertipu. Duit macam mana pun akan kehabisan. Air nampak sedap bila minum habis. Kita nampak, oh penting ni air ni, kita ambil, kita isi minum, habis. Bila tinggal botol kosong, kita tengah fikir nak buang kat mana. Sedangkan tadi kita beria nakkan botol ni, sebab itulah sifat dunia, sementara sifat dia. Tanda-tanda orang gila dunia, pertama dia gilakan duit, dia gilakan harta, dia gilakan benda. 1, handphone, kereta, rumah, duit. Yang kedua, gilakan apa? Gilakan kuasa dan kedudukan. Itu pun akan tertipu. Sampai masanya dia akan terlepas, dia akan hilang kuasa. Sampai masa dia akan hilang kedudukan. Sampai masanya dia sudah tidak ada apa-apa lagi. Dan yang ketiga, tanda orang gila dunia, dia gilakan pasangannya. Lelaki gilakan perempuan, perempuan gilakan lelaki. Contoh-contoh.
Jadi kegilaannya itu juga bersifat sementara, melainkan kasih sayang berlandaskan syariat Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak didik masyarakat kita, duit ini bukanlah segala-galanya. Nabi sendiri sebut dalam khutbah terakhir Nabi kata apa? Nabi kata pada setiap harta orang Muslim, orang Islam itu terdapatnya hak orang Islam yang lain. Jangan terlupa. Itu sebab kadang-kadang jangan kedekut sebab dalam duit kita. Kita tak boleh nanya, suka hati akulah duit aku. Tak boleh. Macam mana pun tanggungjawabnya ada. Duit yang kita ada, kita jangan lupa fikir, ada tak hak orang lain kat sini? Kita bagi mak kita, kita bagi ayah kita, kita bagi adik kita. Itu yang kita bagi setiap bulan. Tetapi rupa-rupanya ada hak yang lebih besar, iaitu zakat, kita lupa bayar mungkin. Nampak orang jiran saudara mara kita yang susah-susah, kita sepatutnya tolong pun kita tak tolong. Jiran pun kita tak tolong. Sedangkan Nabi sebut tidak beriman kepada sesiapa yang menyebabkan tetangganya merasa tidak aman dengan kejahatannya. Contohnya itulah kan. Kita dah nampak jiran kita susah tapi buat tak erti je. Lantak engkau lah tak payah tolonglah, pandai lah kau. Tak. Ya, mana kita wajib berbuat baik dengan masyarakat kita. Hari ni memang betul lah, duit tak adalah kita kata duit tu tak penting. Tapi kita kena yakin tak pernah lagi zakat ni memiskinkan orang. Tak pernah. Tak pernah. Sebab pembayarannya hanya 2.5%. Kecil sangat. Kalau kita berkira dengan Allah, dibimbangi Allah berkira dengan kita. Besok kita semua tak cukup, ini tak cukup, itu tak cukup. Jadi buatlah yang terbaik, bantulah dengan cara kita mengeluarkan apa yang sewajibnya buat kita. Kan? Ada pada hari ni bila sebut pasal duit, orang boleh bergaduh. Sebut pasal duit, orang boleh keluarkan kenyataan di muka depan akhbar. Orang boleh cerita pasal hutang tak bayar. Semuanya kerana duit. Sampai orang buat lagu, duit, buat lagu pasal duit. Duit memang sampai bila pun tak cukup. Sampaikan Nabi sendiri sebut dalam satu hadis, anak-anak Adam jika diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. 2 lembah omeh duit, apakah gila tak cukup? 2 lembah emas. Kita ni cakap 2 lembah emas banyak tu, dapat 1 lembah pun dah banyak mana dah. Macam saya cakap tadi, harta dunia ni selalu menipu. Macam orang nak beli motor baru, tanya ni adik-adik ni, mana yang pernah mengasa pakai motor baru? Hui, best weh, motor tu dah nak sampai, petang ni motor sampai. Paling lama rasa baru sebulan. Masuk bulan kedua dah mula dah rasa biasa je lah. Nak fikir rupanya ada motor baru keluar pula. Kita rasa hari ni Fazura lawa, tiba-tiba Nilofa pula lawa. Kita rasa dulu Adi Putra, tiba-tiba Aaron Aziz. Lepas Aaron Aziz tiba-tiba Fatah Amin, tiba-tiba Syukri Yahya, Syamsul Amri dan sebagainya. Macam-macam nama kadang kita tengok. Jadi maknanya benda ni mengelirukan. Jangan terpedaya. Perasan ke tadi salah satu nama tu? Perasan kan? Ingat saja buat laju tadi, ingat tak perasan? Perasan juga. Maknanya jangan terpedaya dengan dunia. Dunia ni sementara sifat dia. Jadi jangan kedekut. Yang kita keluar tu, silap-silap tu hak kita. Yang kita simpan, kedekut, belum tentu jadi hak kita. Maksudnya kita sedekah, niat ikhlas kerana Allah, mudah-mudahan pahala tu dapat kat kita. Kita bayar zakat, mudah-mudahan pahala dan manfaat yang orang dapat daripada zakat tu pun dapat kat kita. Yang kita simpan kedekut kat rumah, tak buat apa-apa tadi, simpan, tiba-tiba mati, langsung jadi orang lain punya. Kalau tak mati pun tiba-tiba repair kereta, bengkel Cina yang repair kereta tu punya. Beli barang-barang kat pasar raya, tokek pasar raya tu punya duit kita. Tetapi bila kita sedekah, bila kita keluarkan zakat, mudah-mudahan dia menjadi milik kita. Kan? Begitu juga kalau kita sebut tentang itu, saya membawa satu analogi kisah bagaimana seorang lelaki yang dilantik oleh majikannya bekerja. Kisah ni perlu dihayati. Dia kata, okey, aku bagi kau kerja ni, rumah banglo ni aku bagi kau duduk dengan gaji 10,000 sebulan.
Tetapi kerja kau ni sementara, sampai masanya engkau kena keluar pada rumah ni, dan rumah ni kau kena pulangkan ke aku, dan aku nak bagi tempat di kawan lain pula. Ujian yang pertama, masa dia sampai, dia sedar dah, manusia ni pun semua sedar yang dunia ni sementara, tetapi terpedaya juga dia dengan dunia. Bila dia dah duduk kat rumah banglo tu, dia pergi kerja, dia tengok bos dia baik dengan dia, dia terasa dah, mula tertipu dan rasa dia takkan diberhentikan sebab bos dia macam sayang kat dia. Dia dah mula tertipu. Tak apalah, dah mula seronok 10,000, 10,000, 10,000. Isteri pula cakap, bang, rumah kita ni banglo ni walaupun sementara, kalau abang cat tacap-tacap sikit tentu cantik bang. Yang sementara tadi dia mula cantik kan. Bang, pasang aircon bang, pasang aircon. Bang, bilik air ni tukar tile, tukar tile. Duduk kat depan rumah, bang, tak best lah kalau depan rumah ni kalau kita minum kosong je. Apa kata kita buat landscape? Bayar lagi 50,000 untuk landscape. Pokok-pokok taman dengan tempat duduk garden, ada buai bawang merah, bawang putih. Kan, duduk, seronok. Tiba-tiba majikan dia panggil. Saya dah beritahu bulan ni terakhir awak kerja, tolong kosongkan rumah sebab saya nak bagi orang lain pula. Kenapa tuan? Apa salah saya? Tak ada salah apa pun. Aku nak berhenti dengan kau, sekati aku lah. Kenapa tuan? Apa salah saya? Kerana aku dah cakap dengan kau, kerja ni sementara je. Rumah tu dah cacang saya buat. Siapa suruh? Aku cakap nanti rumah tu kena pulang balik. Macam tu jugalah dunia ni. Kita dah tahu sementara, tapi kenapa kita nak kedekut sangat dengan harta dunia? Dan apa yang Allah Ta'ala perintahkan tu pun bukannya banyak sangat. Hanya nak menguji kesyukuran kita dengan apa yang kita ada. Kan? Keluarkanlah zakat. Keluarkanlah. Sebab apa? Hanya sebahagian kecil saja daripada harta kita. Itu pun berat untuk orang lakukan. Sedangkan kesannya besar dalam kehidupan kita bila kita mematuhinya. Sebab itulah harta yang kita ada perlu disucikan, sama ada dengan zakat ataupun dengan derma, supaya dapat menghilangkan, mengurangkan perasaan takarrub kita kepada harta. Perasaan rapat kita sayang dekat harta. Oh, janganlah, ni kereta aku, duit aku janganlah. Ya Allah, hari ni dah habis RM10. RM10 pun kira. Sayang je kat harta. Sedangkan kita perlu didik hati kita supaya jangan jadi seorang yang kedekut. Dulu ilmu zakat ni biasanya ada pada ustaz-ustaz, tapi ilmu pada hari ni, ilmu zakat ada pada semua orang. Malahan dengan kemudahan maklumat di hujung jari, orang boleh melayari portal-portal zakat, laman web berkaitan dengan zakat. Orang boleh dapat maklumat. Jadi maklumat tu boleh ada pada semua orang, tetapi dengan cara buat permainan macam ni, menambah satu lagi inisiatif untuk masyarakat faham tentang zakat. Kalau ikut zakat Negeri Sembilan, kalau saya tengok menurut kajian yang dibuat, jumlah zakat Negeri Sembilan adalah RM96,976.08 sen. Tak tahulah ni tahun lepas punya kot. Betul? Kalau pecahan jenis zakat yang dibayar di Negeri Sembilan, padi 38,800 lebih. Untuk pembayaran zakat perniagaan RM21,916,652. Zakat wang simpanan RM14,276,000. Zakat emas dan perak RM657,000 lebih. Zakat ternakan RM160,000 lebih. Zakat harta RM3,856,000 lebih. Zakat pendapatan menyumbang yang paling tinggi RM52,982,468.45. Saham, bayangkan, saham pun dizakatkan, iaitu sebanyak 424,000. KWSP, zakat untuk simpanan dalam caruman dalam KWSP adalah sebanyak 2,451,000, dan juga qada zakat sebanyak 145,000. Orang biasa mempertikaikan zakat kutipan banyak tapi orang miskin ramai. Ini selalu kata-kata yang selalu kita dengar. Zakat kutip banyak, orang miskin tetap ramai. Kena faham, bayar zakat isu lain. Mengutip zakat satu hal, pengagihan zakat satu hal. Dan kadang-kadang belum cerita lagi orang yang tak susah mengaku susah dengan pandai menipu tu.
Tu belum kira lagi. Kan? Nak mampu sangatlah rupanya. Wah, sebenarnya kaya. Tapi manalah orang yang jaga pusat zakat ni manusia, dia dah cuba dah berhati-hati tengok dokumen semua. Dia rasa tengok orang ni menurut kajian, bila tengok dia ni susah sangat. Nak roboh dah atap rumah ha. Tak tahu pula dalam bank sebenarnya ada simpanan. Tak adalah sampai ke tahap tu kan. Jadi makna kata itu satu hal. Tetapi kewajipan membayar zakat tetap wajib. Kena bayar. Kan? Maka kita percaya bahawa pusat zakat sentiasa mempunyai alasan yang syar'i kenapa masih ada orang yang miskin. Kan? Malahan banyak yang kita buat, banyak yang pusat zakat institusi zakat buat untuk memastikan kita dapat memperluaskan supaya pengagihan zakat dapat dijalankan dengan lebih baik. Dan begitu juga kita menggunakan wang zakat itu selain daripada pembayaran membantu golongan-golongan asnaf, ada juga kita buat benda-benda lain, termasuk buat institusi profesional, kita buat pusat pengajian, kita buat dialisis dan sebagainya, macam-macam untuk membantu orang Islam yang lain. 8 golongan yang boleh terima zakat ni semua tahulah, kita just ulang balik. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, ar-riqab, iaitu orang yang merdekakan orang Islam daripada cengkapan hamba, al-gharimin, golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga, tanggungannya atau masyarakat memerlukan penyelesaiannya segera dan dibenarkan oleh hukum syarak. Kemudian fi sabilillah dan juga ibnu sabil, mana-mana orang yang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh syarak. Jadi maknanya, kesimpulannya, zakat ini satu benda yang kita perlu lakukan untuk menguji diri, untuk mendidik diri kita supaya menjadi seorang yang taat kepada perintah Allah, dan kesedaran untuk membayar zakat ini supaya dapat disalurkan kepada diri kita supaya tidak merasa tamak dengan apa yang kita ada, malahan sentiasa merasakan apa yang aku ada ini boleh juga memberi manfaat kepada orang lain. Jangan cakap kita tak ada apa-apa sedangkan kita terlalu banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita setiap hari. Kita jangan mengungut tentang apa yang kita tak dapat. Mungkin apa yang kita inginkan kita tak dapat, tetapi ada yang kita dah dapat orang lain inginkan daripada kita. Saya sebut balik semula. Mungkin kita tak dapat apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita dah dapat itu ada orang lain inginkan. Termasuklah wang simpanan yang kita ada golongan-golongan tertentu sangat memerlukan. Jadi kita sumbangkanlah dengan caranya yang wajib, iaitu zakat, dan mungkin juga ditambah dengan sedekah, derma dan sebagainya. Jadi rasanya cukuplah zakat tu. Rasanya tu habis santai dah tu. Kan? Kita nak santai-santai pun, tapi fakta yang penting dapat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada penganjur di atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Sesungguhnya mana yang baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Saya pun lepas ni ada program lain pula di Shah Alam. Ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.